Kemudian nak menuju kepada kemuncak merdeka akhirat itu adalah kalau kita mendapat keselamatan ketika dibangkitkan daripada kubur. Ini barang perlu diingat jugalah. Tak dapat kita bayangkan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan apabila ditiup saja sangkakala. Kerana bila tiupan sangkakala itu berlaku, pertama sekali kata ulama, bumi bergegar. Bergegar luar biasa sekali sehingga gunung ganang hancur lebur. Bayangkanlah segala bukit yang ada di sekeliling kita ni rata semua. Rata semua. Walaupun di depan sana bukit istana dah tak ada bukit lagi lah. Rata. Bukit Pelindung tak ada. Semua jadi rata, hancur lebur. Iaitu disebutkan oleh Allah dalam Quran, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Bila bumi digegarkan dengan gegaran yang sangat dahsyat sehingga dia mengeluarkan segala beban-beban berat yang dia tanggung selama ini, dan manusia akan jadi kebingungan lantas bertanya, malaha, apa hal ni? Apa hal ni? Kelang kabut kita. Surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Sama juga yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, kata Allah, takutlah kamu kepada aku, takutlah kamu pada hari kiamat yang gegarannya sangat kuat ketika itu. Begitu kuatnya, yauma tarawnaha tazhalu kull murdi'atin amma arda'at. Ketika itu kamu akan menengok ibu yang menyusukan anak akan campur anak dia kerana takut. Dia campur anak dia. Padahal mak dengan anak ni sayang sangat pada anak, tapi kerana takut melihat gegarnya bandar Kuantan nanti, dia campur anak dia. Wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha, sehingga kan wanita-wanita yang mengandung gugur segala kandungan mereka kerana ketakutan menggigil melihat kejadian gegaran bumi kita ketika itu. Wa taran nasa sukara, kamu akan tengok manusia berjalan dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka tak mabuk tapi terhoyong-hayang. Semua jadi pening belaka. Adakah gambaran ni tak menakutkan kita? Dalam ayat yang lain, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Bila terjadi kiamat, kiamat itu tak dapat disangkal lagi. Dia akan merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan. Tak kala bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, gunung ganang dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, jadilah semua itu debu yang berterbangan. Surah Waqiah ayat 1 sampai 6. Ini baru satu, bumi bergerak. Yang kedua, kata ulama, langit akan terbelah, bintang berjatuhan, cahaya bulan hilang, dan matahari dan bulan dia bercantum, dikumpulkan. Tak dapat kita gambarkan peristiwa itu. Sebab itu Nabi dalam satu hadis dia pernah sebut, siapa-siapa yang nak tengok kiamat depan mata, mana nak tajallikan, bayangkan kiamat apa rupanya secara visual, bacalah 3 surah, kata Nabi. Man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Maka baca 3 surah, surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq.
Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi tuan-tuan balikkan, kalau ada masa belik Quran, buka surah Takwir, Infitar dan Insyiqaq. Itu Allah macam bagi trailer kepada kita. Bukan trailer lori boxside itu dah. Trailer ni sneak peek, gambaran awal macam mana rupa langit terpecah, bintang jatuh berguguran, matahari dan bulan digabungkan. Dalam 3 surah ni ada. Tuan-tuan baca dengan tadabbur, boleh jadi insaf. Soalannya kita ketika itu macam mana? Kalau gagal menghadapi situasi itu, tak ada ertilah merdekanya kita ini. Tak ada erti. Yang ketiga, ketika sangkakala ditiup, Allah akan melipat langit dengan bumi. Yaqbidullahu al-ardha wa yatwis sama'u biyaminih. Thumma yaqul anal malik, anal jabbar, ainal mulukil ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Nabi sebut nanti nak kiamat, Allah akan lipat langit dan bumi ini, dan Allah akan memberi satu seruan, akulah raja dari segala raja, aku maha pemaksa. Mana raja-raja atas bumi dulu? Allah Ta'ala tanya, mana king? Kono maybe biru king, mana king? Mari sini king, aku nak tengok kau punya king. Oh maybe biru king ah. Siapa king sekarang? Aku raja segala raja. Di mana para pemaksa? Mana orang yang sombong? Ini king yang sebenar mari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takut ketika itu. Sehingga kan yang lebih menakutkan, kata ulama antara Ibnu Katsir, ketika berlaku tiupan sangkakala, maka ketika itulah hubungan nasab antara kita terputus semua. Bapa tak dapat nak menolong anak, anak tidak mampu menolong mak bapak, suami tak mampu lagi membantu isteri, isteri pun tak mampu lagi nak menyantuni suami. Semuanya berlepas diri dan masing-masing nak mencari keselamatan diri mereka saja. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Pada ketika sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab antara manusia. Wala yatasaalun. Mereka dah tak ada nak saling bertanya lagi lah. Tak ada lah. Macam kita sekarang dengan keluarga selalu bertanya khabar anak-anak, misalnya dalam WhatsApp group family, selalulah kita tanya apa khabar semua, maghrib di mana semua, dah makan ke belum, abah tengah tengok ceramah, mak ada di belakang, tak boleh buat tidur ke. Dia ada bertanya khabar. Tapi bila dah berlaku tiupan sangkakala, bertanya pun tak. Ini surah Mu'minun ayat 101. Allah Ta'ala sebut pula dalam surah Abasa ayat 33 sampai 37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan apabila datang tiupan sangkakala yang memekakkan, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibu lari dari ibu dan bapanya, lari dari isteri dan anak-anaknya, dan setiap mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Surah Abasa ayat 33 sampai 37. Bayangkanlah malangnya kita ketika itu. Sekarang ni mungkin ada anak dia jaga mak ayah, ayah pula sakit, bedridden misalnya, jaga setakat kemampuan kita lah yang bekerja ni. Balik petang daripada opik pergi rumah mak tengok ziarah, ada masa dia tak sihat sakit, bawakan ke hospital, cek kok ada masalah lain ke, ada kuman ke apa. Kerana kita ambil berat tentang mak bapak kita. Sama juga kita sebagai mak ayah dengan anak-anak sekarang ni, kita jaga elok-elok makan minum dia, nak pergi sekolah, berantau, berambik, tunggu tepi jalan, kita buat segala-galanya. Isteri pun samalah, dia khidmat untuk suami, siapkan makan. Kalau suami tu sakit, dia jaga pula. Begitulah sebaliknya. Tapi semuanya akan berakhir apabila ditiup sangkakala. Habis semua. Tak ada dah. Semua buat hal masing-masing.
Ada orang tanya, ustaz, takkanlah kita tak jumpa langsung dengan anak keluarga kita, putus habis begitu orang atas dunia je lah hubungan ni. Habis bukan ke orang semua dalam kunderi kahwin tulis doa til jannah mesti nak jumpa. Tuan-tuan, memang jumpa jannah tak ada lah. Masa di padang mahsyar, masa di titian sirat, semasa di telaga Kausar, tak jumpa. Semua buat hal masing-masing. Semua buat hal masing-masing. Ada yang tanya, boleh tak family ni dia kumpul semula pada hari kiamat? Jawapannya boleh. Ada. Kita ada satu ayat Quran, Allah Ta'ala menyebut walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Ta'ala sebut, adapun untuk orang beriman dan mereka diikut oleh zuriat keturunannya yang juga beriman, kami akan himpunkan zuriat keturunan itu di dalam surga. Surah Tur ayat 21. Masih boleh kumpul lagi, tapi di surga. Dan Allah sendiri ada juga bercerita tentang ada satu doa yang dipanjatkan oleh sekelompok malaikat, namanya malaikat Hamalatul Arash. Malaikat Hamalatul Arash ni malaikat pemikul arash. Mereka ni tuan-tuan ada 8, tapi kita jarang mengenali sangat malaikat ini, sebab dia tak wajib kita kenal. Dia yang 10 tu je kita wajib kenal. Tapi 8 malaikat pemikul arash ini, mereka juga ada mendoakan sesuatu kepada kita. Agak-agak apakah doa tersebut? Saya kira kita rehat dulu seketika, sebab beberapa saat saja lagi akan masuk waktu solat isyak bagi daerah Kuantan. Maka saya kira elok kalau dapat kita beri laluan kepada azan isyak untuk kita nak memeriahkan syiar di Kota Sas ini. Jadi tuan-tuan, kita tangguh seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.